Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Razali dan rakan-rakan saya pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya iaitu Nur Zahirah binti Muhammad Ghazali dan rakan-rakan saya. Saya Nurin Akila. Saya Tani Jing. Saya Aisyah Adila binti Muhammad Sabri. Saya Nur Izzatul Balkish binti Ismail. Saya Chen Xiu Ping. Okey. Jadi pada hari ini kami diberi tugasan untuk membentangkan berkenaan pelabelan makanan yang mana kami perlu memilih dua jenis produk yang berbeza dan membandingkan produk mana yang lebih baik. Saya akan mulakan pembentangan pada hari ini dengan pendahuluan bagi tajuk pelabelan makanan ini. Pelabelan makanan atau food label adalah sebarang label, tanda, gambar atau sebarang bahan penerangan bertulis, bercetak, berstensil, bertanda, bercetak timbul atau dilekatkan kepada bekas makanan. Manakala pelabelan pemakanan iaitu nutrition label adalah sebahagian daripada pelabelan makanan dan memberitahu pengguna sifat pemakanan bagi sesuatu makanan. Okey, pelabelan makanan ini adalah keterangan mengenai tahap atau kandungan nutrien yang terdapat pada label makanan. Ia merupakan deklarasi nutrien yang mengenalkan kandungan nutrien makanan yang mana ia terdiri daripada tenaga, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral dan pelbagai nutrien yang lain. Seterusnya, pelabelan makanan terdapat dua kategori faedahnya iaitu faedah kepada industri makanan dan juga faedah kepada pengguna. Untuk faedah kepada industri makanan, ia terdiri daripada ia mampu menghasilkan produk makanan yang lebih berkhasiat. Ia menjadi alat komunikasi yang berkesan di antara pembeli dan juga penyiar, meninggikan profil produk, menjadi pemangkin bagi promosi jualan dan pemasaran, dan yang terakhir sekali ialah meningkatkan peluang perdagangan antarabangsa. Untuk faedah kepada pengguna, ia mampu menyediakan satu cara penyampaian maklumat mengenai kandungan nutrien atau zat makanan pada label setiap makanan yang dikeluarkan. Ia juga merupakan label dan akal pemakanan yang tepat akan menyampaikan maklumat pemakanan yang betul kepada pengguna dan membenarkan mereka untuk membezakan nilai pemakanan bagi produk yang sama. Seterusnya, ia merupakan satu cara untuk memberitahu pengguna mengenai kualiti pemakanan sesuatu bahan makanan. Dan yang terakhir ialah ia menyokong aktiviti pendidikan pemakanan kerana ia menggalakkan penggunaan prinsip pemakanan yang kukuh dalam pemilihan makanan dan penyediaan hidangan. Jadinya ia sebenarnya satu perantara antara penjual dan juga pembeli untuk memberitahu maklumat kepada pembeli berkenaan nutrien dan di situ pengguna boleh memilih mana yang lebih baik dan sesuai untuk mereka. Okey, saya teruskan dengan makanan yang diwajibkan untuk diletakkan pelabelan pemakanan. Yang pertama adalah makanan biji tersedia dan roti. Yang kedua adalah hasil susu. Seterusnya konfeksi tepung, daging, ikan dan sayur berkaleng iaitu yang di dalam tin, buah berkaleng dan jus buah, sos salad dan mayonis, dan yang terakhir sekali adalah minuman ringan. Jadi pada hari ini, kumpulan kami telah memilih dua jenis produk iaitu biji kepingan jagung dan juga minuman ringan asetonik bagi tugasan yang diberikan. Saya akan serahkan pembentangan pada hari ini kepada Nurin untuk penerangan selanjutnya. Okey, baik. Terima kasih Zahira. Saya akan menerangkan mengenai minuman ringan iaitu minuman isotonik. Minuman isotonik biasanya menjadi pilihan kita terutama selepas habis melakukan senaman ataupun sebarang aktiviti fizikal. Dan air isotonik dipercayai mampu memberikan tenaga segera dan mengembalikan cecair tubuh yang hilang akibat dehidrasi. So, hari ini saya akan menerangkan mengenai pelabelan makanan di 100 Plus dan Revive Isotonic. Di dalam 100 Plus, 100 Plus ini dikategorikan oleh minuman ringan dan nama produk 100 Plus ni ialah 100 Plus Original Minuman Isotonic dan jenama dia ialah FNN.
Isi padu bersihnya ialah 325 ml dan senarai ramuannya mempunyai air berkarbonat, sukrosa, glukosa, asid sitrik, natrium citrate, natrium klorida, kalium fosfat, kalsium fosfat dan mengandungi bahan perisa dan pengawet yang dibenarkan. Aditif makanan adalah daripada sumber sintetik. Dan ini adalah paparan hadapan produk yang mempunyai nama sebutan sebenar produk dan juga nama produk. Ini pula paparan tepi produk yang mempunyai maklumat pemakanan, senarai ramuan, nama dan alamat penghilang, isi padu bersih, penjelasan tentang produk dan juga logo halal. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai apa yang ada dalam pelabel makanan Revive, minuman Isotonic Revive. Ia adalah kategori makanan minuman ringan. Nama produknya ialah minuman isotonic berperisa asli. Jenamanya ialah Revive. Isi padu bersihnya ialah 325 ml dan senarai ramuannya ialah air berkarbonat, gula, dextrosa, asid sitrik, natrium citrate, natrium klorida, natrium citrate, monokalium fosfat, natrium benzoat, gam arabik, kanji terubah suai, gam ester, kalium sorbat, kalsium dinatrium EDTA dan vitamin B. Mengandungi kondisioner makanan, pengawet makanan dan bahan perisa yang dibenarkan. Semua bahan tambahan tidak mengandungi sumber haiwan. Dan ini adalah paparan hadapan produk iaitu mempunyai nama produk nama produk minuman, nama sebutan sebenar. Ini merupakan paparan tepi produk yang mempunyai maklumat pemakanan, senarai ramuan, nama dan alamat penghilang, logo halal dan isi padu bersih. Dan seterusnya saya akan menyerahkan kepada Izzatul Balqis untuk membezakan maklumat pemakanan antara dua minuman tersebut. Baiklah, terima kasih Nurin. Di sini tertera dua panel maklumat pemakanan bagi dua produk berlainan jenama dari kategori minuman ringan iaitu 100+, iaitu minuman Isotonic 100+ dan juga minuman Isotonic Revive. Pada panel maklumat pemakanan terdapat pelabelan nutrien yang diwajibkan diletakkan oleh pengeluar seperti tenaga, protein, lemak dan juga karbohidrat. Di dalam produk minuman Isotonic 100+ dan Revive, khasiat tenaga dilabelkan dengan unit label kilokalori. Tenaga bagi 100+ adalah sebanyak 26 kilokalori bagi setiap 100 ml, manakala pada Revive Isotonic pula sebanyak 27 kilokalori. Kandungan protein dan lemak dalam kedua-dua minuman dilabelkan 0.0 gram kerana nilai kandungan protein dan lemak adalah kurang dari 0.05 gram. Oleh sebab itu, jumlah tersebut dilabelkan 0.0 gram pada label maklumat pemakanan. Minuman 100+ dan Revive Isotonic merupakan minuman yang sedia untuk diminum. Oleh itu, jumlah gula wajib dipaparkan pada panel maklumat pemakanan oleh pengeluar. Jumlah gula juga termasuk dalam jumlah karbohidrat. Di sini kita boleh lihat jumlah gula di dalam minuman Isotonic 100+ adalah sebanyak 6.6 gram, manakala di dalam minuman Isotonic Revive sebanyak 6.9 gram. Bagi minuman Revive juga terdapat khasiat natrium sebanyak 46 mg. Natrium adalah nutrien pilihan, jadi ianya tidak wajib dilabelkan pada panel maklumat pemakanan. Tetapi terdapat sesetengah pengeluar melabelkan kerana seperti yang kita tahu, natrium ialah sebahagian daripada gula, sebahagian daripada garam. Jadi bagi pengguna yang ingin mengurangkan atau mengawal pengambilan garam dalam tubuh mereka, maklumat ini adalah sangat penting bagi pengguna. Terusnya, minuman Revive juga mengisytiharkan bahawa produk mereka mengandungi vitamin B3 ataupun niacin, vitamin B6 dan juga vitamin B12. Vitamin B perlu ada sekurang-kurangnya 5% dari nilai rujukan nutrien ataupun NRN bagi setiap hidangan untuk diisytiharkan pada label maklumat pemakanan. Jadi di sini saya mengambil vitamin B3 sebagai contoh. Vitamin B3 boleh diisytiharkan kerana 5% dari nilai rujukan nutrien bagi setiap hidangan 325 ml hanya 0.9 mg jumlah minimum vitamin B3 diperlukan. Di sini kita dapat lihat bagi setiap hidangan 325 Revive terdapat sebanyak 4.5 mg kandungan vitamin B3.
di mana jumlah ini melebihi jumlah minimum 0.9 mg yang diperlukan. Jadi vitamin B3 di dalam Revive hadir dalam jumlah yang signifikan dan boleh diisytiharkan pada panel maklumat pemakanan. Jadi bagi kategori yang seterusnya saya akan serahkan kepada Siu Ping. Kategori kedua ialah bijirin. Antara bijirin yang kita pilih ialah Kellogg's dan Nestle. Bijirin kepingan jagung Kellogg's ialah dikategorikan sebagai makanan bijirin dan nama produk ialah Kellogg's Cornflakes. Jenama ialah di bawah Kellogg's. Dalam bijirin kepingan jagung Kellogg's, senarai ramuannya terdiri daripada jagung giling, gula, perisa malt, garam, vitamin dan minerals, niacinamide, vitamin B, vitamin 2, vitamin B1, folic acid, vitamin D3 dan vitamin B12. Ini ialah paparan hadapan bagi Kellogg's Cornflakes yang terdiri daripada nama produk dan saiz pack. Ini ialah paparan tepi bagi bijirin ini yang mempunyai fakta nutrisi dan alamat dan nama penghilang. Seterusnya ialah bijirin kepingan jagung Nestle yang dikategorikan sebagai makanan bijirin. Nama produk ialah Nestle Cornflakes. Jenama ialah Nestle. Dalam senarai ramuannya terdiri daripada corn semolina, wood grain corn, sugar, mineral, iodized salt, berry malt extract, glucose syrup, lagi emulsifier, tocopherols, vitamins, gluten, tree nuts, milk and soya. Inilah paparan hadapannya iaitu yang terdiri daripada nama produk, logo halal dengan saiz pack. Inilah paparan tepi yang terdiri daripada ramuan, informasi nutrisi, vitamin dan mineral. Seterusnya saya serahkan kepada Aisyah. Berikut adalah dua panel pemakanan bagi dua jenama iaitu Kellogg's dan juga Nestle. Dan dalam panel makanan untuk Kellogg's, jumlah tenaga adalah sebanyak 116 kilokalori, manakala jumlah tenaga dalam Nestle adalah sebanyak 113 kilokalori. Bagi jumlah protein dalam Kellogg's adalah sebanyak 2.1 gram, manakala dalam Nestle jumlah proteinnya adalah 2 gram. Bagi jumlah lemak yang terdiri daripada mono tidak tepu, poli tidak tepu, lemak tepu dan juga asid trans lemak dalam Kellogg's adalah sebanyak 0.3 gram, manakala jumlah lemak dalam Nestle adalah sebanyak 0.6 gram. Bagi jumlah karbohidrat di dalam Kellogg's adalah 26.1 gram, manakala jumlah karbohidrat dalam Nestle adalah 24.5 gram. Jumlah gula yang juga termasuk dalam golongan karbohidrat adalah dalam Kellogg's adalah sebanyak 2.4 gram, manakala jumlah gula dalam Nestle adalah sebanyak 3 gram. Seterusnya, jumlah natrium di dalam Kellogg's adalah 138 mg, manakala natrium di dalam Nestle adalah 178 mg. Di dalam Kellogg's terdapat beberapa kandungan nutrisi yang tidak terdapat dalam Nestle seperti vitamin A, tiamin, vitamin B12, vitamin C dan juga zinc. Manakala di dalam Nestle terdapat kandungan kalsium yang tidak terdapat dalam Kellogg's. Seterusnya saya akan serahkan kepada Yijing untuk membuat konklusi berkenaan minuman isotonik dan juga bijirin kepingan jagung. Terima kasih Aisyah. Sekarang saya akan buat konklusi tentang perbandingan minuman isotonik antara Revive dengan 100+. Minuman isotonik Revive mengantongi ketumpatan tenaga yang lebih tinggi berbanding dengan 100+.
Revive mengandungi 0,27 kcal per ml, manakala minuman isotonik 100 plus mengandungi 0,26 kcal per ml. Oleh sebab kandungan nutrien yang pelbagai tetapi kalori yang hampir sama, minuman isotonik Revive mempunyai ketumpatan nutrien yang lebih tinggi berbanding dengan minuman isotonik 100 plus. Selain itu, perbandingan antara bijirin kepungan jagung Kellogg's dengan Nestle, Kellogg's mengandungi ketumpatan tenaga yang lebih tinggi berbanding dengan Nestle. Kellogg's mengandungi 3,85 kcal per gram, manakala Nestle mengandungi 3,78 kcal per gram. Oleh sebab kandungan nutrien yang berbagai tetapi kalori yang hampir sama, Kellogg's mempunyai ketumpatan nutrien yang lebih tinggi berbanding dengan Nestle. So, secara rumusan, kita akan pilih Revive sebagai minuman isotonik yang baik berbanding dengan 100 plus, manakala bijirin kepungan jagung Kellogg's dipilih berbanding dengan Nestle. Label bukan sahaja berfungsi sebagai pelengkap hiasan pembungkus makanan, malah ia mampu membantu kita membuat pilihan pemakanan yang bijak sekiranya kita mengetahui cara membaca yang betul dan memahami maklumat yang tertera di dalamnya. Sekian, terima kasih. Halo, terima kasih.